Hubungan kerjasama dan ekonomi ke tahap lebih tinggi. Khazanah susun semula MAS dalam tempoh setahun. Lesen salur minyak di jeti persendirian dibatal serta-merta. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, Berita Nasional malam ini bersama saya Nur Mazalina Muhammad Nur dan saya Ivan To. Khazanah Nasional Berhad, pemegang saham utama Malaysia Airlines MAS akan mengumumkan pelan penyusunan semula syarikat penerbangan negara itu dalam tempoh 12 bulan. MAS ketika ini mempunyai modal yang mencukupi untuk terus bertahan. Namun pelbagai pilihan jangka panjang sedang dikaji untuk menyelamatkan syarikat itu daripada terus mengalami kerugian. Pengarah urusan khazanah Tan Sri Azman Mokhtar berkata pelan penyusunan ini perlu seimbang dengan mengambil kira kepentingannya sebagai institusi negara dan pengurusan wang awam. Look at, in our view, three fundamental things. One, around making sure that the internal discipline and alignment and working together as a team in MAS has to be in place. Second is external support from the government and from other stakeholders. Working together as a country. I think if it's our national carrier, we have to be clear what this is about. And the third part is clearly to execute all that. The leadership and management challenge is big. Tan Sri Azman tidak menolak kemungkinan operasi penerbangan MAS akan dikecilkan dalam tempoh terdekat sehingga pelan penstrukturan semula dirangka. Meskipun mengalami kerugian tahun lalu, faktor muatan MAS melepasi 81%. Hasil gabungan dengan OneWorld yang memberikannya lebih banyak pilihan dari segi perhubungan. Khazanah Nasional katanya masih menjalankan program menjual kepentingannya dalam syarikat yang bukan teras dan tidak kompetitif. Ditanya kedudukan MAS dalam situasi itu, beliau berkata syarikat penerbangan itu merupakan perniagaan teras kerana ia adalah syarikat penerbangan nasional dan merupakan sebahagian daripada agenda pembangunan negara. Namun dilemanya adalah untuk kekal kompetitif, masalah serupa yang dihadapi kebanyakan syarikat penerbangan hari ini. Mengulas perancangan Khazanah Nasional itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC Datuk Nur Jazlan Muhammad berpendapat tidak perlu bagi kerajaan terus membelanjakan wang rakyat bagi menghidupkan MAS tanpa mendapat hasil pulangan yang positif dan berkekalan. Datuk Nur Jazlan yang juga anggota Parlimen Pulai bagaimanapun berharap perancangan atau penstrukturan semula yang hendak diperkenalkan Khazanah Nasional kali ini akan berjaya mencari penyelesaian positif dan menghidupkan kembali MAS. Pada pertengahan bulan lalu, MAS mengumumkan kerugian sebanyak 443 juta ringgit untuk suku pertama berakhir 31 Mac 2014 meningkat dari 279 juta ringgit dalam suku sama tahun lalu. Berkuat kuasa serta-merta semua lesen penyaluran minyak ke kapal dan lesen borong petrol dan diesel di jeti-jeti persendirian dibatalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Jelas menterinya Datuk Seri Hassan Malik, tindakan tersebut bagi mengekang aktiviti yang menjadi punca kepada penyeludupan bahan bakar petrol dan diesel di jeti-jeti persendirian. Datuk Seri Hassan menjelaskannya selepas mengadakan perjumpaan dengan agensi kerajaan dan syarikat minyak mengenai isu penyelewengan bahan petroleum bersubsidi di Putrajaya. Ia dibuat setelah mendapati bekalan petrol dan diesel dari kapal yang ditahan atas cubaan menyeludup diperolehi dari pemborong berlesen yang beroperasi di jeti persendirian. Pihak kementerian sebelum ini membekukan serta-merta pengeluaran semua kebenaran bagi pengedaran bahan petroleum, petrol dan diesel. Dalam pada itu, stesen minyak dan yang didapati bersekongkol dengan penyeludup juga akan digantung lesennya. Syarikat minyak akan mengambil alih sementara operasi stesen minyak yang digantung lesen sehingga siasatan selesai untuk memastikan bekalan tidak terjejas di kawasan tersebut. Ini bagi pada saya adalah satu pengajaran lah, is a lesson to everybody lah. We are serious to make full. Apa saja keputusan yang kebuat ini, kita nak letakkan rakyat itu kita dahulukan.
Pelaksanaan Ops Titik sejak 15 Mei lalu juga menghasilkan impak positif di mana kehabisan stok diesel di stesen minyak seluruh negara berkurangan dengan ketara. Dalam pada itu, lebih 15,000 liter diesel bernilai lebih RM134,000 disita dalam sebuan di 3 stesen minyak di Seremban, Negeri Sembilan awal pagi tadi. Pengarahnya Muhammad Saleh Makmur berkata 3 lori yang digunakan dalam kegiatan penyelewengan diesel itu turut disita. Ops Titik dari 9 malam hingga 4 pagi tadi dijalankan Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDN-KK. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Operasi dijalankan di stesen minyak Garden Avenue, Seremban 2, Taman Bukit Emas dan Senawang. Diesel dimasukkan ke tangki tambahan yang diubah suai dan disembunyikan dalam lori terbabit. Menurut Muhammad Saleh, pihaknya turut menyiasat stesen minyak terbabit sama ada mereka turut bersubahat dalam kegiatan berkenaan. Transformasi sistem kehakiman negara sejak 2009 berjaya menyelesaikan lebih 99% kes tertunggak di mahkamah seluruh negara. Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria berkata pada akhir Disember 2009 terdapat 44,874 kes sivil tertunggak di mahkamah tinggi di seluruh negara. Namun statistik baru sehingga April lalu menunjukkan baki kes adalah 335. Kes jenayah tertunggak di Mahkamah Tinggi pula adalah 3,514 kes pada akhir Disember 2009 dan sehingga April lalu baki kes tersebut hanya tinggal 2. Jadi tak ada yang tertunggak. Itu yang kita punya. Dulu kan orang kata pergi mahkamah 10 tahun tu kes tak selesai. Itu we want that to be history. Sekarang you file, you must be ready. Kalau you tak ready, kita fix the case for trial, kita akan buang kes ni. Tak kira jenayah ke, sivil ke. Bagi kes tertunggak di Mahkamah Session pula, daripada 61,659 kes sivil tertunggak pada akhir Disember 2009, hanya tinggal baki 6 kes sahaja pada tahun ini. Manakala bagi kes jenayah tertunggak daripada 9,377 pada 2009, bakinya 103 kes pada April lalu di mahkamah sama. Bagi Mahkamah Majistret, semua 71,681 kes sivil dan 53,047 kes jenayah tertunggak di mahkamah berkenaan berjaya diselesaikan. Proses transformasi Badan Kehakiman Negara meliputi pelbagai aspek termasuk perubahan budaya kerja, menambah bilangan hakim dan pegawai kehakiman serta penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan mahkamah. Tun Zaki menyatakannya selepas majlis pelancaran, sisipan dan rangka kerja latihan pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan PKPMP di Istana Kehakiman Putrajaya. Malaysia dan Turkmenistan bersetuju meningkatkan hubungan kerjasama dan ekonomi ke tahap yang lebih tinggi berdasarkan kepada potensi luas kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata selain penglibatan Malaysia dalam bidang cari gali minyak di Turkmenistan, beberapa bidang baru akan diteroka bagi mengukuhkan lagi perkongsian ekonomi serta perolehan manfaat bersama untuk jangka panjang. Menurut Perdana Menteri, antara bidang baru yang dikenal pasti ialah perindustrian makanan halal. Dengan jumlah pasaran melebihi 600 juta permintaan, industri itu dilihat sangat berpotensi untuk dikembangkan. Berperanan sebagai negara yang mendahului dalam sektor perbankan Islam, Malaysia menawarkan kepakaran untuk dikongsi bersama Turkmenistan sebagai langkah kerjasama yang dapat mengukuhkan lagi hubungan antara kedua-dua negara. We discuss specific ways and means for Petronas to play a greater and more enhanced role. And I continue to give my undertaking on behalf of Petronas. Perdana Menteri berkata demikian dalam kenyataan media bersama Presiden Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov di Istana Presiden Ashgabat. Beliau juga sangat optimis menerusi kerjasama yang dirancang ia mampu melakar jalur ekonomi yang lebih berkembang untuk dinikmati oleh kedua-dua negara. I also extended our help to develop Islamic finance because that is our area of expertise.
Terdahulu ketibaan Datuk Seri Najib ke Istana Presiden disambut Berdi Mohammadov yang disusuli pemeriksaan kawalan kehormat terdiri daripada anggota Pasukan Keselamatan Turkmenistan sebelum diperkenalkan kepada Menteri-Menteri Kabinet dan Kor Diplomatik. Datuk Seri Najib kemudiannya menandatangani dokumen kenyataan bersama Malaysia-Turkmenistan dan sesi perjanjian di dalam bidang pendidikan dan pelancongan. Turut ditandatangani ialah Memorandum Persefahaman MOU kerjasama jangka masa panjang antara Petronas dan syarikat hidrokarbon yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tan Sri Syamsul Azhar Abbas. Kes rogol dua remaja yang mendakwa di rogol beramai-ramai di Kelantan selesai. Laporannya seketika nanti. Bertemu kembali. Biro Keselamatan dan Pengangkutan Australia ATSB menandatangani kontrak dengan syarikat Fugro Survey Private Limited bagi melaksana kaji selidik mengukur kedalaman dasar laut berhubung pencarian pesawat MH370. Pusat Koordinasi Agensi bersama JACC dalam satu kenyataan media berkata, kaji selidik pemetaan itu akan menerangkan tentang zon pencarian di dasar laut termasuk dari segi kedalaman laut sedalam 6,000 meter. Kajian itu akan menyediakan maklumat terperinci untuk merangka misi pencarian di dasar laut mengenai pesawat MH370 yang akan bermula Ogos ini. Syarikat Fugro akan menggunakan kapal MV Fugro Equator yang dilengkapi alat pengesan bunyi di dalam laut serta pasukan pegawai yang mahir. Kapal itu akan bekerjasama dengan kapal milik Angkatan Tentera Laut China. Siasatan polis terhadap kes dua remaja berusia 15 tahun dan 17 tahun yang mendakwa di rogol beramai-ramai di Ketereh baru-baru ini dianggap selesai. Ketua Polis Kelantan, Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata berdasarkan siasatan, mangsa bukan dirogol oleh 38 lelaki seperti didakwa dalam laporan yang dibuat sebelum ini. Datuk Jalaluddin menerusi satu kenyataan media sebaliknya berkata mangsa dipercayai telah dirogol oleh orang yang sama berulang kali. Hasil siasatan, polis mendapati mangsa pertama berusia 15 tahun dirogol di dua tempat berasingan iaitu sebuah rumah kosong dan di rumah suspek di kampung Hutan Pasir Ketereh dan suspek sehingga kini masih bebas. Kejadian melibatkan 21 suspek masing-masing 13 di lokasi pertama manakala 8 orang lagi di lokasi kedua. Manakala siasatan ke atas mangsa kedua berusia 17 tahun menyatakan turut dirogol bersama mangsa pertama di rumah kosong di lokasi sama. Hasil sebuan dan pemeriksaan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan ke beberapa kawasan di Ketereh, polis berjaya menahan 14 lelaki dalam sebuan berasingan. Kesemua yang ditahan berusia lingkungan 15 hingga 38 tahun. Pihaknya kini giat memburu 7 lagi suspek yang masih bebas berusia lingkungan 20-an. %33 pensyarah pendidikan akan memiliki ijazah kedoktoran PhD menjelang tahun 2020. Itu sasaran yang dirangka menerusi Pelan Strategi Pembangunan Profesional Pensyarah Institut Pendidikan Guru IPG. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata langkah itu dijangka mampu meningkatkan lagi kualiti graduan keluaran IPG setanding dengan keluaran institut pengajian tinggi yang lain. Kementerian sedang dalam proses mentransformasikan Institut Pendidikan Guru IPG ke arah yang lebih berwibawa serta memenuhi keperluan dan kehendak pedagogi abad ke-21. Modul latihan guru di IPG telah disemak semula seiring dengan tahap kompetensi dan potensi murid masa kini. Beliau menjawab soalan BN Jelebu Zainuddin Ismail yang ingin tahu apakah perancangan dan gerak kerja yang dilakukan dalam memastikan profesen perguruan menjadi profesen pilihan. Tambah Tan Sri Muhyiddin, profesen perguruan telah menjadi antara profesen pilihan utama rakyat Malaysia berdasarkan pertambahan jumlah permohonan yang direkodkan untuk menyertai profesen itu.
Berikutan, terlalu ramai yang berminat untuk menjadi guru. Kementerian perlu melaksanakan pemilihan calon yang cemerlang serta melalui proses pemilihan mengikut syarat dan kriteria pengambilan yang sangat ketat. Tan Sri Muhyiddin selepas itu mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing dan pendatang tanpa izin kali ke-12. Mesyuarat dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof serta Menteri Kabinet yang lain. Perbincangan terarah kepada isu-isu pendatang asing tanpa izin dan keselamatan negara. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berpuas hati dengan penjelasan berkaitan kelemahan dalam pengurusan pembinaan kampus Sultan Azlan Shah Kesas Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Perak. Pengerusinya Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata kampus tersebut sedang menjalani proses penambahbaikan yang dijangka siap bulan ini. Kampus yang dibina pada 2010 tersebut merupakan projek bernilai lebih 400 juta ringgit dan bakal menempatkan 10,000 pelajar. Jadi dari segi masalah yang timbul, kami telah mendapat jaminan daripada Kementerian Pendidikan bahawa penambahbaikan telah dibuat kepada bangunan tersebut. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mengadakan prosiding mesyuarat perkara berkenaan. Ia dihadiri Ketua Setiausaha Kedua Kementerian Pendidikan Profesor Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, Naib Chancellor UPSI Datuk Zakaria Kasa, Wakil JKR Perak dan kontraktor projek. 3 draft awal berkaitan Akta Keharmonian Nasional bagi menggantikan Akta Hasutan 1948 sudah diterima. Mengesahkan perkara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri berkata, draft yang diterima daripada Majlis Perundingan Perpaduan Nasional NUCC itu bagaimanapun belum dibawa ke Kabinet kerana perlu diperhalusi. Ia belum diabolish. Ujar beliau, ia bagi memastikan tiada percanggahan dengan perlembagaan persekutuan. Jadi saya telah menerima 3 draft bil berkaitan. Tapi penerimaan itu bukan semestinya kerajaan terus menerimanya sepenuhnya. Because they just gave it to me. They just gave to me does not mean that the cabinet has agreed. Menurut Nancy, pelaksanaan undang-undang baharu itu akan mengambil masa selain turut memberi jaminan undang-undang tersebut tidak akan membelakangkan hak Raja-Raja Melayu dan elemen-elemen lain dalam perlembagaan persekutuan. Beliau berkata demikian di lobi Parlimen. Projek pembinaan lebuh raya pesisiran pantai barat bernilai RM5 bilion yang menghubungkan Taiping, Perak ke Banting, Selangor akan dinilai semula. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof, penilaian semula itu melibatkan jajaran dari Sabak Bernam, Tanjung Karang dan Sungai Besar di Selangor. Jelasnya, perkara itu telah dimuktamadkan dalam mesyuarat Majlis Ekonomi bagi menetapkan jajaran yang dapat memberi impak ekonomi kepada penduduk setempat. Datuk Fadilah berkata jika penilaian itu berjalan lancar, projek itu yang merupakan usaha untuk memberi kemudahan kepada rakyat dijangka siap pada 2017. Laluan alternatif itu akan membantu mengurangkan kesesakan yang dialami Lebuh Raya Plus, khususnya pada waktu perayaan. Keanjaran yang lebih baik, infrastruktur lebih baik, membuka ruang ekonomi yang lebih baik untuk penduduk sepanjang jajaran tersebut dari segi kemudahan untuk transport produk-produk mereka dan lebih ramai pengunjung. Dalam perkembangan lain, Datuk Fadilah berkata satu mekanisme baharu bagi menggantikan pemberian ribat tol akan diumumkan Kementerian Keuangan selepas Julai ini. Beliau membayangkan mekanisme baharu itu mungkin melibatkan pembangunan teknologi bagi menggalakkan lebih ramai pengguna lebuh raya menggunakan Smart Tag untuk mengurangkan kesesakan lebuh raya. Beliau ditemui media selepas pelancaran pameran mekanikal dan kejuruteraan elektrik ASEAN edisi ke-5 di Ibu Negara.
Kerajaan komited untuk menarik lebih banyak aliran masuk pelaburan terutama dalam industri elektrik dan elektronik serta kimia bagi melengkapkan ekosistem pelaburan negara. Sehingga Disember 2013, industri tersebut menyumbang 40% daripada jumlah keseluruhan pelaburan bagi projek penghilangan yang telah dilaksanakan. Dilihat berekspor, umpamanya yang paling banyak electrical elektronik. Lepas itu kimia lah yang banyak. Jadi ia merupakan dua industri yang terpenting dalam negara kita. Jadi berusaha untuk meningkatkan keyakinan pelabur, mewujudkan environment yang kondusif untuk pelaburan, dan kita harap ini akan menggalakkan lebih banyak lagi pelaburan di Melaka dan Bintulu dan di Kelantan, Sabah ialah dan juga Kelantan, Sabah dan juga. Tahun lalu, industri elektrik dan elektronik menyumbang RM161.8 bilion kepada jumlah pelaburan negara, manakala industri kimia pula sebanyak RM41.6 bilion. Bagi projek yang diluluskan dan dilaksanakan untuk tempoh 2009 hingga 2013, industri E dan E serta kimia telah menyediakan sebanyak 113,202 peluang pekerjaan. Datuk Seri Mustafa berucap pada Majlis Penyerahan Jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat di Ibu Negara. Petronas Cari Gali Berhad mengesahkan berlaku kebakaran dan letupan paip gas Sarawak dan Sabah SSGP pada jam 2 pagi tadi di Bukit Berawan Lawas, kira-kira 135 km dari terminal minyak dan gas Sabah di Kimanis. Siasatan kini masih dilakukan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak Nur Hisham Muhammad ketika dihubungi mengesahkan kejadian dan sebuah jentera dengan kekuatan 6 anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian. Kebakaran berjaya dikawal sekitar jam 4.30 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pasukan bomba dengan kerjasama Petronas akan membentuk pasukan penyiasat bagi mengkaji punca letupan. Sejarah hubungan Malaysia-China sudah melangkaui beberapa abad. Persahabatan yang terjalin erat antara dua buah negara dilihat nenek moyang terdahulu sebagai peluang memperluas pembangunan ekonomi menerusi pelaburan dua hala dan perjanjian persefahaman sosial serta program pertukaran pelajar. Malaysia dan China bukan sekadar berkongsi perdagangan barangan, malah berkongsi sejarah sejak sebelum terjalin hubungan diplomatik secara rasmi. Hubungan rapat penduduk kedua-dua negara hari ini turut dipengaruhi kekuatan dan nilai budaya masing-masing. Hubungan persahabatan selama 40 tahun ini berasaskan rasa hormat menghormati, visi yang progresif serta kestabilan ekonomi dan politik serantau. Kita juga meraihkan hasil perkongsian masa depan menerusi pembinaan bangsa, pembangunan ekonomi dan inovasi. Membangunkan bangsa dengan kemudahan pendidikan dan peluang pekerjaan, membentuk negara menerusi perjanjian perdagangan yang memberi faedah kepada semua pihak. Dengan wujudnya persefahaman yang kukuh antara satu sama lain, hubungan Malaysia-China akan terus berkembang dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain dalam beberapa dekad akan datang. Kita adalah penduduk Asia yang mempunyai peluang masa depan yang unik, berganding bahu mencapai kemajuan yang lebih pesat yang menjadi harapan rakyat kedua-dua negara untuk melihat 40 tahun akan datang yang lebih gemilang. Sukan kita mulakan dengan kejohanan hoki Piala Dunia. Misi mencari kemenangan dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan gagal dilaksanakan skuad hoki negara apabila tumpas 2-5 di tangan Sepanyol. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia bakal beraksi dalam perlawanan penentuan tempat ke-11 dan 12 esok. Laporannya bersama wartawan sukan RTM Muhammad Rizal Sabini dari The Head. Stadium Hoki Greenfield menjadi venue perlawanan terakhir membabitkan Malaysia yang memburu kemenangan sulung dalam aksi Piala Dunia. Namun Sepanyol memberikan tamparan hebat buat skuad negara apabila pintu gol Malaysia bocor buat kali pertama menerusi jaringan padang Gabriel Dabanj pada minit ke-14. Sepanyol terus mengasak pasukan negara dan 3 pukulan sudut penalti dalam tempoh 10 minit
berjaya diperolehi, namun Eskuma bertindak cemerlang memastikan gawang negara tidak dipolosi. Minit ke-24, Malaysia menyamakan kedudukan apabila hantaran baik dari sebelah tepi berjaya disudahkan dengan cemerlang Tengku Ahmad Tajuddin untuk kedudukan satu sama. Detik kejatuhan skuad negara bermula di penghujung babak pertama bila Faizal Syahari dilayangkan kad kuning, sementara Razi Rahim melayangkan kad hijau sebelum itu untuk Malaysia beraksi dengan 9 pemain. Kesempatan itu digunakan Sepanyol apabila menjaringkan gol kedua hasil jaringan padang Mark Sales untuk kedudukan 2-1. Bersambung babak kedua, Sepanyol mengukuhkan kedudukan melalui pukulan sudut penalti yang disempurnakan Santi Freksa pada minit ke-37 dan gol keempat menyusul selepas itu hasil jaringan peribadi kedua Gabriel Dabanj untuk kedudukan 4-1. Malaysia berjaya merapatkan kedudukan melalui pukulan penalti Fitri Syahari pada minit ke-54. Bagaimanapun, Sepanyol memastikan sakit-baki perjuangan skuad Dan Maraj Abdullah dengan gol kelima sumbangan Sergio Enrique untuk kemenangan besar 5-2 ke atas Malaysia. 5 perlawanan berakhir dengan kekecewaan buat skuad hoki negara apabila mereka menamatkan saingan peringkat kumpulan di tangga tercorot sekaligus bakal beraksi dalam perlawanan penentuan tempat ke-11 dan 12. Apapun, kita mengharapkan skuad bimbingan Dan Maraj Abdullah mampu untuk mencatat kemenangan dalam perlawanan itu atau pulang sebagai pasukan tercorot dalam saingan Piala Dunia kali ini. Seterusnya, perkembangan jaguh perseorangan badminton Korea Selatan Lee Yun Il. Yun Il kemungkinan akan mempertimbangkan kembali penyertaannya dalam skuad kebangsaan. Yun merupakan pemenang pingat perak badminton perseorangan Sukan Asia Busan 2002. 아까도 말씀드린 것 같이 아직 협회랑 이렇게 얘기가 오고 가고 이런 게 정확한 얘기가 있었던 거는 아니라서 이 자리에서 제가 뛴다 안 뛴다 이렇게 말씀드리기는 좀 힘들 것 같고요. 그리고 협회 쪽에서 이렇게 아시안 게임을 같이 한국에서 또 열리기도 하니까 같이 이제 출전을 해서 뛰어줬으면 좋겠다라고 얘기를 하게 되면 이렇게 상의해서 좋은 방향으로 하려고 생각은 하고 있습니다. Menduduki ranking ke-179 dunia, Yun Il kini bergelut mencari prestasi terbaiknya. Yun Il ditemui di ibu negara selepas dipilih sebagai Duta Sukan APEC selama 2 tahun. Turut dilantik menjadi duta jenama ini adalah 3 pemain kebangsaan, Mak Hee Chun, Chow Pak Chu, Tan Chun Siang serta pemain Indonesia Adrianti Firdasari. Ya, 2 hari lagi menjelangnya sepak mula Piala Dunia 2014 di Brazil. Persiapan tuan rumah kini di peringkat terakhir dan demamnya semakin memuncak di seluruh negara Samba itu. Saksikan. Selain penduduk Rio de Janeiro dan 11 bandaraya lain, pelancong dan penyokong luar begitu teruja menanti kejohanan paling berprestij dunia itu bermula. Bandaraya dihias cantik dengan deretan bendera Brazil dan negara-negara lain bertanding. Orang ramai berebut-rebut mendapatkan baju kemejati kejohanan di saat-saat akhir. Sementara menantikan sepak mula, pusat-pusat riadah dan peranginan sekitar bandaraya menjadi tumpuan. Rio akan menjadi gelanggang kepada 7 perlawanan, termasuk perlawanan akhir yang bakal menentukan juara. Sementara itu, pasukan polis dari 32 negara yang layak ke pusingan akhir berkumpul di Brasilia di pusat kerjasama polis yang dibuka di bandaraya itu. Anggota polis bersekutu ini akan membantu polis tempatan menangani sebarang kekecohan jalanan yang mungkin berlaku serta kes-kes jenayah membabitkan penyokong asing. Mereka akan ditempatkan di semua stadium perlawanan lengkap beruniform bagi memudahkan penyokong dan pelancong asing mengenali mereka. Ia juga akan mendapat bantuan dari Ameripol, Interpol dan pasukan keselamatan PBB. Polis Brazil juga sudah membangunkan satu pengkalan data penyokong ganas dan penjenayah membabitkan kanak-kanak bagi memudahkan mengenal pasti pesalah yang cuba memasuki negara itu. Flat quarters polis di Ibu Pejabat Polis Karamunsing, Kota Kinabalu terbakar kira-kira pukul 1.37 tengah hari tadi menyebabkan seorang kanak-kanak sesak nafas ketika keluar menyelamatkan diri.
Ketika kejadian, hanya seorang kanak-kanak daripada 7 mangsa yang menghuni di tingkat 4 dan tingkat 2 flat berkenaan mengalami sesak nafas semasa keluar menyelamatkan diri disebabkan terperangkap dengan asap tebal. Semua mangsa dihantar ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan lanjut. Ketua Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat Zon Kota Kinabalu, Jimmy Lagung, yang ditemui media bagaimanapun berkata, tidak ada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan dalam kejadian tersebut. Mungkin api daripada tingkat 1 ni, punca dalam sesakan kita belum ketahui. Dan kita punya unit forensik pun baru masuk. Jumlah kerugian pun dalam sesakan lah. Flat tingkat 1 dan 2 quarters tersebut masing-masing terbakar 60 dan 20%. Kebakaran dapat dikawal sepenuhnya kira-kira sejam kemudian. Jenazah Imam Besar Masjid Negeri Selangor Ahmad Mustafa Muhammad Sidin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Batang, Batang Kali, Hulu Selangor. Terdahulu, solat jenazah disertai lebih 5,000 jemaah dipimpin bekas Imam Besar Masjid Negeri Othman Hamzah diadakan di Masjid Negeri Shah Alam pagi tadi. Ahmad Mustafa meninggal dunia di Institut Jantung Negara pukul 9.07 malam tadi. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Nur Azila Muhammad Basir, dan 5 orang anak pada usia 39 tahun. Walaupun Allahyarham tu masih lagi berusia belum genap 40 tahun, tapi jasanya memang banyak. Ya. Semoga Allah SWT akan merahmati beliau dan akan ditempatkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Ya. Baik, saudara, berita nasional 8 malam berakhir di sini bagi memberi laluan kepada perlawanan bola sepak Liga Super di antara Terengganu yang bertemu Selangor di Kuala Terengganu. Baik, saudara, visual 30 kenderaan klasik seluruh dunia termasuk dari Amerika, Britain, Jerman dan Itali dipilih dalam pertandingan kereta klasik selama 2 hari di Istanbul, Turki menutup tirai berita nasional pada malam ini. Kita sama-sama saksikan. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.